Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pada hari ini kita mula membaca khutbatu asy-syarhi. Khutbatu asy-syarhi bagi kitab Al-Iqna'. Jadi menjadi suatu tradisi kepada tradisi ilmiah di kalangan para ulama apabila memulakan kitab mereka itu didahului oleh satu permulaan ataupun muqaddimah panggil muqaddimah. Itu pun ada di dalam syair dan seumpama. Dalam kitab ini dipanggil dibajah, biasanya dipanggil dibajah. Maknanya dibajah ialah muqaddimatul kitab. Muqaddimah itu dia mengandungi ayat-ayat yang tinggi mutunya, yang mengandungi unsur-unsur balaghah lah, antaranya as-saj'u. Jadi ada rima-rima yang menarik di hujungnya. Demikian juga ada makna yang tinggi di dalam. Termasuk dalam makna yang tinggi itu ialah pengarang itu menyebutkan beberapa isyarat kepada apa yang akan diterangkan di dalam kitab, apa yang akan dibincangkan dalam kitab secara tidak langsung. Tidak diterangkan disebut secara langsung, tapi disebut dalam bentuk isyarat-isyarat saja. Tapi isyarat itu menyebabkan kita terfikir apakah yang akan dibincangkan di dalam kitab. Jadi kemahiran itu dipanggil baru'atu al-istihlal dalam ilmu balaghah. Keelokan memulakan memulakan percakapan ataupun memulakan kitab. Macam orang buat persembahan jugalah yang mula-mula itu dipanggil istihlal. Jadi bara'atul istihlal maknanya keelokan dia, cantik cara masuk itu kena. Itu kita kata bara'atu al-istihlal. Jadi apa yang dibuat oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala mengandungi bara'atu al-istihlal kitab syarah. Tapi dalam kitab matan biasanya tidak banyak sangatlah bara'atu istihlal, dia tidak boleh kita nak sebutkan sangat kerana dia memang ditumpukan untuk ringkas. Tapi pada syarah pada kitab yang besar al-mutawwalat maka itu dalamnya bara'atu al-istihlal. Baiklah. Qala al-musannif qala asy-syarih. Kata al-musannif ialah sahibul matn, itu Abi Syuja'. Kata asy-syarih ialah Asy-Syaikh Al-Khatib, Syekh Syirbini Al-Khatib. Qala asy-syarih rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam kitab syarah ini akan ada dua bismillah. Satu muqaddimah bismillah oleh syarih, satu lagi bismillah oleh musannif. Jadi bismillah ini akan diterangkan oleh syarih sendiri, jadi kita tidak bincangkanlah di sini, tapi itu memulakan pekerjaan yang baik, memulakan pekerjaan yang baik. Jadi biasanya para ulama itu mengikut langkah yang berikut, iaitu memulakan dengan bismillah disertakan dengan alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdasar kepada dalil-dalil. Itu dijadikan sebagai permulaan kepada kitab atau permulaan kepada percakapan mereka. Bahkan itu menjadi menjadi suatu permulaan kepada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah taala, berselawat ke atas nabi. Dengan cara yang demikian itu diharap kita mengharapkan doa kita akan lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih diharapkan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada alhamdulillah, kemudian ada selawat ke atas nabi. Tiga-tiga itu dipanggil muqaddimah semua sekali mula-mula, walaupun ada ikut giliran dia di kalangan yang mula-mula semua sekali dimulakan. Kalau kita kata mula dengan bismillah, maknanya tak mula dengan alhamdulillah. Tapi bukan begitu. Maksudnya semuanya dimulakan, semuanya di dalam peringkat permulaan.
Cuma dalam susunannya maka mengikut susunan kitabullah, dimulakan dengan bismillah dahulu, kemudian barulah alhamdulillah. Jadi dalam setengah kitab itu dibincangkan dengan panjang tentang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan juga selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita akan tengok macam mana syarih menerangkan tentangnya nanti. Baik. Kata dia, alhamdulillahilladzi nashara lil ulama'i a'laman فثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام وأودع العارفين لطائف سره وهم أهل المحاضرة والإلهام ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji dengan syukur itu biasa perbahasan lah itu biasa puji dengan syukur. Maka puji itu nanti kita akan jumpa di hadapan juga lah. Jadi puji itu umumnya lebih umum daripada syukur. Syukur itu kalau ada dibuat satu kebaikan, kebajikan kepada kita, maka kita bersyukur. Tetapi puji itu umum. Walaupun tak ada sesuatu kebaikan pun yang kita dapat daripada pihak yang tertentu, tapi kita boleh memujinya. Contohnya bangunan yang cantik. Tak ada apa pun yang buat pada kita, tapi kita boleh puji dia, cantiknya bangunan ini. Itu contohnya. Itu makna puji itu maknanya lebih luas daripada syukur. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala memuji dengan umum, semua sekali. Kadang-kadang memuji di atas nikmat dia, atas rahmat dia yang tertentu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu puji. Maknanya puji apa? Puji kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, puji kehebatannya, puji kebijaksanaannya. Itu dari segi umum, sifat kesempurnaan. Hebat sangat Allah Taala, berkuasa sangat. Sangat sangat luar biasa. Apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita pun memuji. Itu memuji. Kemudian kalau dibilang pula apakah yang diberikan kepada kita, dari segi menghidupkan kita, memberi rezeki pada kita, dapat ilmu pengetahuan, dapat belajar, dapat makan, minum, dapat tempat tinggal, dapat ibu bapa yang baik, anak-anak yang baik dan seumpamanya. Banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, maka lagilah dia itu layak untuk kita puji. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Ibadah. Allah Taala suka dipuji. Maka membanyakkan puji itu adalah baik. Sangat baik. Jadi itu disebut dalam hadis menyatakan Alhamdulillahi Subhanallahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Suatu hadis Nabi SAW mengatakan subhanallah itu memenuhi mizan. Sebutan zikir subhanallah dan alhamdulillah itu bahawa kedua-duanya itu memenuhi antara ruang langit dan bumi. Iaitu menunjukkan betapa besarnya ibadah berzikir kepada Allah Ta'ala dengan memuji. Baik, di sini alhamdulillahilladzi, kemudian apabila ada alladzi yang macam mana, maka di sini disebutkan tentang nikmat Allah Taala yang diberi kepada kita yang menyebabkan kita sampai memuji Allah Taala. Kita puji dia kerana nikmat di antara nikmat dia, alhamdulillahilladzi nasyara lil ulama'i a'laman, yang menyebarkan panji-panji bagi para ulama.
menyebarkan panji-panji. Panji-panji ini ar-rayah, bendera lah. Alaman, mufrad dia alamun. Alamun itu maknanya bendera. A'laman, a'laman. Jadi Allah Ta'ala yang menyebarkan kepada para ulama itu. Al-ulama jamak daripada alimun. Ain, lam, ya dan mim. Itu kebanyakan ulama di atas wazan fa'ilun. Maka jamaknya fu'ala. Alimun, ulama. Adapun alim, maka alim jamaknya ialah alimuna, jamak muzakkar salim. Itu yang apa nama ni, yang masyhur ni. Tetapi ada juga sebagian ulama menyatakan boleh juga alim dijamakkan dengan ulama. Alim dijamakkan dengan ulama. Tapi yang masyhurnya wazan fa'il, maka jamak taksirnya ialah ulama, ulama. Jadi alimun, ulama jamak. Jadi itu ulama orang yang alim lah, maknanya orang yang alim. Yang menjadikan bagi para ulama itu akan panji-panjinya. Panji-panji. Jadi panji-panji ini dia bagi kita satu isyarat. Satu isyarat. Allah Ta'ala yang nasyara, yang menyebarkan bagi para ulama itu akan panji-panji. Jadi bendera-bendera ini, kata para ulama yang menerangkan ibarat ini, menyatakan bahawa dia bendera seperti apa nama ni, kita dalam perjalanan yang jauh, maka diletakkan bendera-bendera di penjuru-penjuru yang tertentu ataupun bukit-bukit yang tertentu. Jadi kita lalu itu, kita nampak bendera itu, ini jalan dia, ini jalan dia, ini jalan dia. Jadi dia memudahkan kita untuk sampai kepada destinasi. Itu untuk sampai ke destinasi dengan bendera itu membantu kita. Itu makna dia. Jadi di sini dia sudah memberi sedikit gambaran. Bagi para ulama itu ada bendera-bendera. Ini ada mazhab-mazhab. Antaranya mazhab ini mazhab Syafi'i. Jadi Allah Ta'ala telah pun memberikan bendera itu. Nampak mana kita tahu jalan ini. Ini jalan nak pergi ke sini. Melalui jalan ini. Mazhab ini pun boleh. Mazhab ini pun boleh. Mazhab ini pun boleh. Akan sampai kepada sah pada ibadat. Sah pada ibadat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kehalusan dalam memilih bahasa. Dalam memilih bahasa. Wathabbata lahum. Jadi oleh kerana itu kita pun bersyukur pada Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala bagi tanda. Allah Ta'ala bagi para ulama itu ada panji-panjinya sehingga kita dapat mengikutinya dengan senang. Kalau tidak, sukar juga untuk kita mencari jalan yang betul dengan mudah itu. Memerlukan pada pengalaman, makan masa dan seumpamanya. Jadi dengan ada orang yang meletakkan bendera dahulu, meletakkan panji-panji itu dahulu, dan dengan membukukan dan menyebarluaskan mazhab itu, menyebabkan kita menjadi mudah. Oleh kerana itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa thabbata lahum 'ala as-siratil mustaqim aqdaman. Dan segala puji juga bagi Allah yang meneguhkan bagi mereka itu, yang bagi para ulama itu, aqdaman, akan kaki-kaki mereka di atas as-siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini, as-siratul mustaqim, salah satu daripada tafsiran ihdinas siratal mustaqim ialah ad-din, ialah dinul Islam, ialah agama Islam. Jadi di atas jalan agama Islam. Mengukuhkan kaki, mengukuhkan kaki, itu maknanya kinayah. Mengukuhkan kaki maknanya mengukuhkan pendirian, bukan pendirian. Jadi kaki itu kalau tidak kukuh, apa jadi? Maka kita akan rebah, mudah untuk rebah. Jadi Allah Ta'ala mengukuhkan kaki, maka tidak rebah, di atas jalan as-siratal mustaqim, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, di atas jalan Islam. Walaupun ada cubaan, walaupun ada cabaran, walaupun ada banyak gangguan, tetapi Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada para ulama tadi. Allah Ta'ala meneguhkan mereka, kaki mereka itu di atas jalan kebenaran. Jadi kita pun bersyukur juga. Kerana apa? Kalau Allah Ta'ala tidak meneguhkan kaki mereka itu, maka mereka kecundang.
mereka rebah dalam perjalanan. Kalau mereka rebah, maknanya kita orang yang tidak cukup ilmu ini tentulah lagi rebah. Tentulah lagi tidak mampu untuk berada di atas jalan yang lurus. Jadi mudah untuk kita terpesong ke jalan yang sesat. Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan kepada para ulama sehingga Allah Ta'ala kukuhkan kedudukan mereka itu, pendirian mereka itu di atas jalan yang benar. Maka dengan itu kita pun mudah juga dapat jalan yang benar dengan dengan bimbingan mereka itu. Waja'ala maqamal ilmi a'la maqami. Segala puji bagi Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan menuntut maqam ilmu itu setinggi-tinggi maqam. Maqamal ilmi a'la maqamin, yang menjadikan maqam kedudukan ilmu pengetahuan itu yang paling tinggi. Tinggi Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan di kalangan orang yang beriman, kemudian diberi pula pengetahuan. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat tinggi orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Dan banyak lagi kelebihan tentang belajar, mengajar dan kelebihan berkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada kelebihan bersedekah, ada kelebihan bersolat, ada kelebihan ini, banyak kelebihan. Tapi kelebihan ilmu itu banyak sekali. Banyak kelebihannya itu, ada hadis-hadis yang banyak dan ayat-ayat yang banyak. Jadi oleh kerana kita itu dalam menuntut ilmu, jadi ilmu fiqh ini ilmu yang besar, bukan ilmu yang ringan, ilmu berkait tentang kehidupan kita. Bagaimanakah kita nak menjalani kehidupan kita dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan peribadi, dalam urusan dengan orang lain, dalam urusan bernegara, dalam urusan lain-lain lagi. Oleh kerana itu kita perlu kepada ilmu pengetahuan ni. Jadi kita duduk di jalan ilmu pengetahuan ni, jadi kita pun rasa alhamdulillah. Ilmu pengetahuan itu satu darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام. Dan Allah Ta'ala, segala puji juga kepada Allah Ta'ala yang melebihkan para ulama tadi. Yang melebihkan para ulama tadi dengan kelebihan yang macam mana? Dengan menegakkan hujah-hujah agama kepada orang yang menentang agama. Orang kafir yang menyatakan bahawa Islam agama yang tidak betul, syariah dia tidak betul. Maka para ulama mendapat kelebihan. Mereka lah yang memerangi golongan ini. Walaupun orang itu ada tubuh yang hebat, tubuh yang sihat, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan untuk menjawab balik. Maka inilah kelebihan para ulama. Sebab mereka itu tidak memegang pedang, mereka itu memegang pen. Kalau zaman sekarang ni pakai keyboard, lebih kurang. Dengan lisan, dengan bercakap dan seumpamanya. Tetapi walaupun begitu, mereka itu menegakkan hujah-hujah agama apabila agama itu diserang daripada pelbagai pihak. Diserang oleh sekularisme, diserang oleh liberalisme, diserang oleh oleh evangelis dan banyak lagi lah. Jadi bagaimanakah untuk kita menegakkan kebenaran agama? Menyatakan Nabi Muhammad SAW bukan seorang rasul, bagaimanakah cara untuk kita menegakkan? Maka itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada para ulama. Wa ma'rifatil ahkam, dan memperkenalkan akan hukum-hukum. Jadi hukum ini taklifi, hukum ini maka kalau kita ada para ulama bagi tahu ini wajib buat, ini sunat, ini haram, maka kita berjalan sama seperti orang kafir. Tak tahu apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala murka. Maka dengan jalan mengetahui hukum-hukum syarak tadi, menyebabkan kita dapat tahu ini Allah Ta'ala kasih, yang wajib Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala janjikan syurga. Kalau kita tinggal, maka Allah Ta'ala murka, maka Allah Ta'ala memberi dosa kepada kita. Dan Allah Ta'ala akan menyeksa kita di negeri akhirat. Itu dengan makna itu wajib. Itu makna dia. Oleh kerana itu,
kita mengetahui wajib, yang sunat, yang suruh juga Allah Ta'ala kasih, tapi Allah Ta'ala tidak seksa. Itu dia. Maka yang haram, yang makruh, yang harus, semua kita mengetahui hukum-hukum yang begitu, memudahkan kita di dalam menjalani kehidupan dengan keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita tidak tahu, maka ibadah kita tidak sah. Akidah kita pun tidak sah. Ini berbahaya. Akidah tidak sah, bahaya. Tidak menjadi orang beriman. Ibadah tidak sah, maknanya di negeri akhirat kita ada hutang yang banyak, yang tidak mampu lagi kita nak bayar di negeri akhirat. Oleh kerana itu, kenalah jadikan ibadah kita yang sah. Itu makna sah. Jadi inilah kelebihan para ulama, dia boleh beritahu pada kita, menerangkan pada kita, ini yang wajib, ini yang sunat. Nabi buat semua sekali. Dalam berwuduk, ini Nabi buat. Berkumur-kumur, Nabi buat. Adakah wajib berkumur-kumur? Masukkan air dalam hidung, adakah wajib dia? Maka itu dibahas oleh para ulama. Tengok hadis ini, ya, ini pun Nabi buat. Ini pun Nabi, kadang-kadang Nabi tak buat. Maka dikaji hadis-hadis itu, maka mazhab Syafi'i menyatakan bahawa itu bukan wajib. Tidak wajib, itu sunat saja. Ada mazhab yang menyatakan wajib. Tak silap saya, mazhab Hambali wajib. Wajib. Ini kerana ada hadis Nabi SAW. Jadi itulah para ulama ni dia mengkaji dengan detail, mengkaji dengan detail hadis-hadis Nabi, kekuatan, berhujah dengannya, memahami makna dia, apakah dimaksudkan, sampai ke tahap yang macam mana, tahap wajib ke, tahap sunat dan seumpamanya. Itulah kelebihan para ulama. Jadi bila Allah Ta'ala beri kelebihan para ulama yang begitu, kita memuji Allah Ta'ala kerana kita dapat memahaminya juga, dapat mengikuti para ulama tadi, maka kita pun melalui jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام. Jadi di atas fadla ini, kisah para ulama yang menegakkan hujah dengan hukum syarak itu berdasar pada dalil-dalil Quran dan Sunnah dan dalil-dalil pecahan yang lain. Ya. Itu ulama fiqh itu maknanya. Kebanyakan itu nak kata ulama fiqh lah. Kebanyakan fiqh ini itu kita mencari dalil, mencari dalil daripada Quran dan Sunnah di dalam sesuatu amalan, Ada juga ulama-ulama usuluddin dalam menegakkan hujah-hujah agama berhadapan dengan orang-orang kafir dan seumpamanya dengan hujah akal dan juga hujah dalil akli dan juga dalil naqli. Jadi dia dah sebut sebahagian. Ada ulama fiqh, ada juga ulama usuluddin. Wa'ud'al arifin. Di sini menyebut dan dia memberi simpan, meninggalkan, dan dia menyimpan. Allah Ta'ala simpan. Uda'ah itu macam wadi'ah. Wadi'ah. Simpanan. Maka Allah Ta'ala menyimpan di sisi al-arifin, pada orang-orang yang arifin, akan apa? Dia simpan apa? Dia simpan dengan orang-orang arifin itu lata'ifah sirrihi. Lata'if ni jamak pada latifah. Latif itu maknanya lembut. Itu latifah dengan makna, bukan makna yang lembut. Itu latifah di sini istilah dalam ilmu tasawuf. Latifah dengan makna isyarat-isyarat halus, isyarat-isyarat halus yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati. Kadang-kadang tidak boleh diberitahu dengan perkataan, tak boleh digambar, tapi dapat difahami dengan perasaan. Itu dia. Lataif, kehalusan, isyarat-isyarat halus. Lataifah sirri, rahsia Allah Ta'ala, kehalusan, isyarat-isyarat halus daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Allah Ta'ala simpan. Dia kata simpan, tinggalkan kepada al-arifin, kepada orang-orang yang arif. Al-arif ini pun al-alim juga, orang alim. Al-alim juga. Alim ini umum. Jadi arif ini biasanya istilahnya lah untuk ulama tasawuf. Biasanya tasawuf dipanggil al-arif. Jadi umum, semua sekali ulama, semua sekali alim.
Tapi dalam bahagian orang yang tasawuf, maka dipanggil dia orang yang hatinya dekat dengan Allah Ta'ala, dipanggil dia Al-Arif. Al-Arif Billah. Al-Arif. Al-Arif Billah. Maknanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, yang kenal. Sebenarnya alimah dengan arafah itu sama saja maknanya. Walaupun begitu, pada sifat Allah Ta'ala kena kata ilmu Allah Ta'ala, tidak boleh kata ma'rifah. Itu adalah perbahasan ulama usuluddin. Kerana biasanya ma'rifah itu didahului oleh jahil. Maka ilmu tidak didahului, tidak semestinya didahului oleh jahil. Maka dia kata ilmu Allah Ta'ala tidak dipanggil ma'rifah Allah Ta'ala. Itu. Tapi dari segi makna umumnya, arafah dengan alimah makna yang sama. Kenal dengan tahu sama. Alim dengan arif maknanya sama lah. Sama. Tapi dari segi istilah penggunaan, maka arif lebih pada ulama tasawuf. Ulama tasawuf panggil al-arif billah. Orang yang berjalan menuju ke jalan kenal Allah Ta'ala dipanggil salik. Salik. Orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, menuju nak kenal Allah Ta'ala. Yang kenal Allah Ta'ala dipanggil al-arif. Kita panggil talib al-ilmi. Orang yang menuntut ilmu. Ada yang orang yang ada alim, itu dipanggil al-alim. Fahum, yakni al-arifin, itu arif itu al-arifin, yakni makna ulama tasawuf ni, orang alim dalam bahagian ini. Ahlul muhadarati wal ilham. Mereka itu adalah merupakan orang yang ahli, yakni ahli al-muhadarah. Ini istilah ilmu tasawuf sekali. Ahli al-muhadarah, makna ahli al-hadrah al-ilahiyah, dengan makna bahawa hati mereka itu sentiasa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini lebih daripada sekadar mengetahui dalil saja. Ini sampai kepada jiwa. Sampai kepada jiwa mereka itu dapat menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terasa getaran itu di dalam hati mereka. Itu ahli muhadar wal ilham, dan mereka itu juga yakni para arifin tadilah, orang yang Allah Ta'ala campakkan ilham di dalam hati mereka. Allah Ta'ala letakkan, simpan isyarat-isyarat halus, isyarat-isyarat rahsianya, dan memberi ilham kepada mereka itu kerana bersih hatinya. Bersih hati, maka Allah Ta'ala beri begitulah. Jadi Nabi menyatakan Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, maka dia merasakan kemanisan iman itu. Jadi iman itu ada manis lah. Itu mana? Ada manis. Itu kemanisan. Itu kemanisan. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala dalam usul al-ashrin, cara menyatakan walil iman as-sadiq wal ibadah as-sahihah wal mujahadah halawatun, dan bagi iman yang benar dan ibadah yang sah di Allah Ta'ala dan mujahadah itu ada ladzatun, ada kelazatan. Ada ladzatun, ada lazat yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati sesiapa yang dia kehendaki. Begitu. Maka itu Allah Ta'ala campak rasa manis dia. Kemudian walaupun begitu, bila Allah Ta'ala campak rasa manis itu, maka kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilham. Tidak wahyu sudah tak ada, maka ilham kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'ala beri ilham. Walaupun begitu, ilham itu bukanlah min adillatil ahkam, kata Syahid Hasan Al-Banna, bukanlah merupakan dalil kepada hukum syarak. Tidak boleh berdalil dengan hukum syarak begitu. Bahkan dalil hukum syarak itu ialah Al-Quran, As-Sunnah, al-ijma', qiyas, dan dalil furu' yang lain, istishab dan seumpama. Jadi ilham itu dia kalau sekiranya tidak bercanggah dengan hukum syarak dan nusus-nususnya dan nas-nasnya, jadi memandu perjalanan, memandu saja perjalanan.
Kadang-kadang kita nak buat pilihan ini ataupun itu, ini yang lebih baik. Maka kita buat. Nak tulis kitab ini ke nak tulis kitab ini? Nak mengajar kitab ini ke nak mengajar kitab ini? Maka ilham Allah Ta'ala cetuskan dalam hati seseorang itu untuk membuat sesuatu yang baik. Membuat sesuatu yang baik. Kita nak pergi nak buat pondok di mana? Pondok di sini ke? Nak buat pondok di tempat yang jauh. Mana seumpama. Nak pergi ke Mekah, nak pergi atau tak pergi. Dan seumpama. Jadi itu ada ilham yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati orang-orang yang Allah Ta'ala kasihi. Jadi begitulah para ulama itu. Ada para ulama yang dalam bahagian usuluddin, ada para ulama dalam bahagian fiqh, dan ada juga para ulama dalam bidang ilmu mendidik jiwa tadi. Itu dipanggil ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Itu yang disebutkan oleh para ulama dengan kaedah yang menyatakan man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang belajar fiqh, belajar fiqh dengan sungguh-sungguh tapi tidak ada jiwa tasawuf pada dalamnya, tidak belajar dan menghayati kebersihan hati, faqad tafassaqa, maka dia mudah untuk menjadi fasik. Maka dia menjadi fasik. Kerana fiqh itu ialah kadang-kadang ini mazhab ini boleh, dalil ini boleh begini, rukhsah itu banyak. Rukhsah itu banyak. Hilah pun banyak. Al-hiyal, hilah syarak lah. Itu ada perbahasan ni lah. Al-hilah. Jadi kalau kita banyak sangat pandai fiqh ni, kalau tak ada takut pada Allah Ta'ala, maka yang zakat itu kita bila dah sampai nak cukup haul, kita pun jual dia dahulu. Menyebabkan nak lari daripada zakat sebagai contoh. Itu menyebabkan mudah menjadi fasik. Mudah menjadi fasik. Tidak ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya nak melepaskan diri daripada taklif, itu bahaya. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah. Tadi wa man tafaqqaha walam yatasawwaf. Tadi walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Karena ni wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang siapa yang mereka itu belajar dalam ilmu tasawuf dengan bersungguh kerana untuk menyucikan hati, walam yatafaqqah, tapi tidak belajar fiqh, tak tahu dalilnya begini, maka tazandaqa, maka mudah bagi dia itu untuk menjadi zindik. Zindik maknanya dengan ta'rif maknanya keluar daripada Islam, ajaran sesatlah, mudah untuk menjadi sesat, mudah untuk menjadi sesat dan dibimbingi sampai pada murtad. Itu dia. Kerana pegangan-pegangan yang salah pegangan dia. Dia bayangan dia itu banyak sangat bayangan, menyalahi apa yang disebut oleh para ulama usuluddin, salah. Jadi dia nampak Allah Ta'ala nampak macam makhluk dan seumpamanya, kerana tak belajar tadi, tak belajar. Tak tahu fiqh dia, tak tahu fiqh Al-Quran dan Sunnah, tak tahu. Maka yang demikian itu mudahkan mereka untuk menjadi lebih teruk daripada orang yang belajar fiqh sajalah. Tapi cara nak selesai macam mana? Fiqh pun mesti dipelajari dan dalilnya, membersihkan hati pun mesti bersih juga hati. Jalan bersih itu ada orang melalui ilmu tasawuf, ada orang tak melalui jalan itu. Tetapi itu semua adalah yang tasawuf ini dia untuk memudahkan jalan, untuk membersihkan hati, itu saja. Jadi membersihkan hati tadi dengan membanyakkan ibadah pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala campakkan rasa kemanisan iman tadi. Ahlul muhadar. Al-muhadar itu makna muhadar. Sebenarnya satu istilah juga. Iaitu orang yang ulama-ulama itu bila dah sampai al-muhadarah, kemudian sampai ke tabat al-mukasyafah, sampai dalam darjat al-musyahadah. Itu adalah perbahasan. Tapi di sini bara'atul istihlal sebagai ringkasan saja. Mana dalam fiqh ni ada tasawuf. Tentunya ambil semayang. Memanglah yang wajibnya ialah rukun ni basuh muka, basuh tangan dan seumpamanya. Tapi ada hadis Nabi SAW menerangkan bahawa gugur bersama dengan air itu akan dosa-dosa. Itu dia. Itu ada makna dipanggil makna tasawuf padanya. Ada makna, bukan setakat basuh muka saja. Tapi
Dengan basuhan itu menghilangkan dosa-dosa. Maknanya dosa-dosa kecil lah. Itu dia. Jadi itu maknanya gabungan dalam fiqh itu ada semua sekali. Yalah sembahyang memanglah begitu. Sembahyang rukunnya begini. Tidak dibilang khusyuk, tidak dibilang. Khusyuk. Kalau khusyuk itu menjadi rukun, apa jadi? Amalah yang tidak sah sembahyang ni. Apa yang tidak sah sembahyang ni? Kalau rukun itu dikira kalau khusyuk itu dikira rukun. Dan kerana itu kata para ulama, khusyuk itu adalah sunat. Sunat. Tetapi sunat bukan sunat sebarangan. Itulah yang dikehendaki daripada sembahyang. Tapi kita kena jaga syaratnya dan rukun-rukun itu yang nyata, yang zahir tadi. Maka yang batin tadi, itu meninggikan kedudukan. Itu maksudnya. Itu maksud dia mensucikan hati, merasa rendah pada Allah Ta'ala. Kita lah hamba, Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha berkuasa. Itu makna dia. Itu makna, ada makna tasawuf di dalamnya. Dalam zakat itu ada makna tasawuf. Itu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab apa nama ni? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Makna-makna yang tersembunyi di sebalik syariat yang zahir tadi. Wafaqal amilina li khidmatihi fahajaru ladidal manam. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala juga yang memberi taufik. Segala puji bagi Allah Ta'ala juga yang memberi taufik. Taufik kepada orang-orang yang bekerja di khidmati, untuk berkhidmat pada agamanya, berkhidmat pada Allah Ta'ala. Jadi berkhidmat, para ulama itu berkhidmat pada agama. Allah Ta'ala beri taufik pada mereka itu. Bukan senang nak berkhidmat pada agama ini. Kadang-kadang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang berjuang dalam bahagian perniagaan. Kadang-kadang orang yang menolong orang lain, yang banyak lagi. Itu semua berkhidmat pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang yang begitu, amilin. Dan termasuk para amilin itu ialah para ulama. Para ulama tadi. Jadi mudah atau tidak mudah untuk jadi ulama ni? Bukan senang. Bukan senang. Itu prosesnya panjang dan memerlukan pada kesabaran. Maka Allah Ta'ala memberi taufik kepada para ulama itu sehingga mereka boleh bersabar untuk menghadapi pelbagai kerenah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tadi. Maka bila mereka menjadi para ulama itu, membuat kerja para ulama itu bukanlah senang. Mencari hukum hakam, menerangkan pada orang lain, menggalas tugas Nabi SAW. Kerana mereka adalah merupakan waris para Nabi. Nabi itu kerjanya apa? Mengajar. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yuzakih. Mengajar mereka itu. Mengajar, bersama mengajar, membersihkan jiwa. Maka menjadi para ulama, Allah Ta'ala beri taufik. Kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala beri taufik kepada para ulama untuk berkhidmat pada agama. Kalau Allah Ta'ala tak beri taufik, tak adalah dibuat. Ulama-ulama pun tak adalah belajar, tak adalah tulis kitab. Tak adalah. Itu dia. Allah Ta'ala beri taufik. Taufik maknanya Allah, bila para ulama itu niat, dia kehendak dia untuk berkhidmat pada agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri jadi. Itu makna taufik. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada seorang itu untuk membuat kebajikan. Buat kebajikan. Fahajaru ladhidzal manam. Bila Allah Ta'ala beri taufik untuk berkhidmat kepada agamanya melalui jalan ilmu ini, maka Allah Ta'ala beri kepada mereka itu taufik untuk meninggalkan lazatnya tidur. Jadi tidur yang sedap. Ulama itu sikit tidurnya. Orang yang banyak makannya, banyak tidurnya. Ulama itu sikit makannya dan sedikit tidurnya. Sedangkan itu kenikmatan. Kenikmatan. Jadi mereka sanggup tidak tidur. Kerana menulis kitab, kerana berfikir, kerana mengkaji, kerana berbahas. Yang seumpama itu kerja itu, banding dengan tidur, sedap tidur lagi lah. Banding dengan makan, sedap makan lagi lah. Bawah banyak lagi lah. Tapi Allah Ta'ala beri taufik. Tak apalah. Tinggal semua. Itu dia. Fahajaru, kita berpuji Allah Ta'ala. Pasal kita tidur banyak. Kita makan banyak. Para ulama itu Allah Ta'ala beri taufik pada mereka sehingga memudahkan kita lah. Memudahkan kita. Mereka menunjukkan jalan.
Wa adzaqal muhibbina ladzata qurbihi wa unsih. Dan segala puji juga bagi Allah Ta'ala yang mencampakkan, yang memberi rasa. Adzaqa makna memberikan rasa. Rasa apa? Ladzat. Memberikan rasa sedap. Qurbihi, bertaqarrub dengan Allah Ta'ala. Wa unsihi. Dan apa nama ni, unsi ni. Kita kata susah sikit nak terjemah dia tu. Ya. Wa unsihi. Ini bukan insu ni, uns. Ins tu maknanya manusia. Insi maknanya qurbihi wa unsi maknanya lebih kurang kita kata unsi maknanya rasa tidak sunyi lah. Kalau berseorangan tu rasa sunyi. Wa unsi kalau ada unsu ni maknanya rasa tidak sunyi. Maknanya bersama dengan Allah Ta'ala walaupun berseorangan. Beribadah itu berseorangan di tengah malam. Rasa tidak sunyi. Rasa suka. Rasa suka bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia. Itu makna dia secara lebih kurang. Allah Taala campakkan rasa kelazatan bertaqarrub dan kelazatan bersendirian bersama ketika bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bersama itu bukan dari segi tempat itu maknanya rasa kelazatan di dalam beribadah. Dengan rasa kelazatan itu fasyaghalahum, maka kelazatan itu menyebabkan mereka itu sibuk, disibukkan. Mereka itu menjadi fasyaghalahum, maka Allah Ta'ala menyibukkan mereka itu. Fasyaghalahum, maka Allah Ta'ala menyibukkan mereka itu dengan taufik tadi, an jami'il anam, daripada semua makhluknya. Fasyaghalahum, maka Allah Ta'ala menyibukkan mereka itu daripada semua makhluk yang lain. Menyibukkan an ni fasyaghalahum, bukan bi ni dengan an. Daripada maknanya dia tak sibuk lah. Maknanya dia tak sibuk dengan jami'al anam, an jami'il anam, daripada keseluruhan al-anam. Al-anam dengan makna makhluk. Maknanya dia sibuk dengan apa sekarang ni? Dia sibuk dengan berkhidmat pada Allah Ta'ala, sibuk dengan bertaqarrub pada Allah Ta'ala, sibuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah para ulama kelebihan dia. Maka dengan begitu kita pun mendapat ilmu yang baik. Maka tidak ada khianat pada para ulama itu. Tidak sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Maka ulama itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu itu amanah dia. Dengan penuh amanah, dan ilmu itu disalut dengan ketakwaan, disalut dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang mereka hasilkan itu bukanlah sekadar main-main suka-suka saja untuk menunjukkan kelebihan, menunjukkan lebih ilmu dan seumpamanya, bahkan adalah kerana menunaikan menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pada kali ini setakat itu saja dahulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.